Hai semua, kali ini kita nak tengok prinsip perakaunan tingkatan 5 bab 2. Okey, yang bertajuk rekod tak lengkap, dan kita fokuskan dulu untuk kaedah perbandingan ya. Okey, jom kita tengok apa itu rekod tak lengkap. Okey. Okey, rekod tak lengkap ni adalah rekod perakaunan yang tidak mengikut sistem catatan bergu ataupun mengamalkan catatan tunggal. Ingat tak apa itu mengikut sistem catatan bergu? Okay, sistem catatan bergu ni maksudnya direkodkan dalam sekurang-kurangnya ada dua akaun ledger yang berasingan dengan amount yang sama. Okey, contohnya satu akaun yang didebitkan dan satu lagi dikreditkan. Okey, ingat lagi dan? Okay, kemudian kita nak tengok sebab-sebab rekod tak lengkap. Kenapa selalunya berlakunya rekod tak lengkap ni? Okey, yang pertama, kemusnahan rekod semasa kebakaran, banjir atau kecurian. Musnah dokumen ataupun rekod dia semasa kebakaran, banjir atau kecurian. Kemudian, penyimpanan rekod tidak sistematik. Tak simpan betul-betul sistematik. Yang ketiga, catatan urus niaga yang langsung tidak dibuat. Tak tahu nak buat macam mana, dia pun simpan-simpan je, tak catat. Jadi, rekod pun tak lengkap. Okay, kemudian tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Tadi yang dah bagi tahu tadi kan, sistem catatan bergu debit, kredit. Okey, jadi apabila berlakunya rekod tak lengkap ni, macam mana kita nak tentukan untung dengan rugi sesebuah syarikat? Macam mana kita nak cara kita nak menentukan keuntungan ataupun kerugian sesebuah syarikat? Yang pertama, kita boleh menggunakan kaedah perbandingan. Dalam kaedah perbandingan ni, kita bandingkan modal akhir dengan modal awal. Lepas tu apa yang kita kena tahu adalah untung bersih sama juga modal akhir tolak modal awal tolak modal tambahan tambah ambilan. Modal ni sama juga dengan jumlah aset tolak jumlah liability. Masa mengira modal akhir, kita kena ambil tahu pasal apa? Ambil kira pasal susut nilai terkumpul, peruntukan hutang ragu. Kemudian kita kena tahu juga cara kira untung bersih ataupun rugi bersih menggunakan cara penyata ataupun cara rumus. Cara rumus yang ni lah yang untung bersih semua ni. Ni yang rumus ataupun guna formula. Kemudian kaedah yang kedua adalah kaedah analisis. Kaedah analisis ni ditentukan melalui akaun penamat. Putih-putih akaun penamat ni dicari dengan membuat analisis buku tunai. Lepas tu kita kena buat analisis akaun belum terima iaitu jualan kredit. Analisis akaun belum bayar iaitu belian kredit. Kemudian pelarasan kena buat terhadap item belanja prabayar dan belum bayar dan hasil belum terima dan hasil belum terperoleh. Kemudian belanja susut nilai terhadap aset bukan semasa. Dan akhir sekali kita kena buat peruntukan hutang ragu atas akaun belum terima. Nanti kita akan tengok satu persatu kaedah perbandingan macam mana. Kita akan tengok contoh dia dan kaedah analisis macam mana dan contohnya supaya kita lebih faham. Kita kena tahu maklumat yang kita kena dapatkan untuk menentukan untung atau rugi sesebuah syarikat tu. Apa maklumat yang kita kena ada? Maklumat ni. Untuk kaedah perbandingan, kita kena ada maklumat modal awal, modal akhir, modal tambahan dan juga ambilan. Maklumat untuk kaedah perbandingan. Yang ni lah, modal awal, modal akhir, modal tambahan dan ambilan. Kemudian untuk kaedah analisis,
kita kena tahu maklumat tentang rekod akaun belum terima dan akaun belum bayar. Kemudian kita kena tahu maklumat pasal buku tunai di tangan dan di bank pada awal dan akhir tahun. Yang ketiga, rekod penerimaan dan pembayaran tunai. Dan juga rekod aset dan liability. Ini adalah maklumat yang diperlukan untuk kita buat kaedah perbandingan dan juga kaedah analisis. Okey. Okey, jom kita tengok kaedah perbandingan. Okey, kaedah perbandingan dulu. Kita tengok konsep penting yang kita kena kuasai dalam kaedah perbandingan. Okey, yang pertama adalah mengira modal awal dan modal akhir ekuiti pemilik. Okey. Jadi rumus mengira modal sebenarnya dia bentuk daripada aset sama dengan liability tambah ekuiti pemilik. Sebenarnya ni adalah persamaan perakaunan yang asal. Okey. Tapi kita ubah suai ikut kaedah algebra lah. Kita pindahkan kan sebab kita nak tahu ekuiti pemilik tu. Okey. Jadi pergi sini kan. Liability tu pergi sini dia jadi tolak. Jadi ekuiti pemilik sama dengan aset tolak liability. Okey, boleh? Kalau nak dapatkan ekuiti pemilik iaitu aset tolak liability daripada persamaan ni. Kemudian untuk mengira modal awal, kita kena buat apa? Kita kena menjumlahkan item aset pada awal tahun. Tengok pada tarikh dekat soalan tu, tahun berapa. Kemudian kita kena tolak dengan jumlah item liability pada awal tahun. Okey. Biasanya tak ada pelarasan untuk pengiraan modal awal. Okey. Tapi kalau modal awal tu dia dah bagi dalam soalan, jadi tak perlulah langkah ni, tak perlu kira dah. Okey. Kemudian untuk kira modal akhir, apa kita kena buat? Kita kena menjumlahkan item aset pada akhir tahun ikut tarikh pada soalan dan menolak dengan jumlah item liability pada akhir tahun. Okey. Jadi yang ni untuk modal akhir ni kita kena rujuk maklumat tambahan untuk pelarasan aset dan liability sebab kita kena buat pelarasan dulu untuk dapatkan nilai bersih aset ni. Okey. Ataupun liability. Nilai bersih aset ataupun nilai bersih liability sebelum kita kira modal akhir. Okey. Boleh, ni konsep yang pertama yang kita kena faham untuk kira modal awal dan modal akhir. Okey, kemudian yang kedua, konsep yang kita kena tahu adalah rumus penyata mengira untung atau rugi. Macam mana? Okey. Masa kita tingkatan 4, okey. Tingkatan 4 bahagian ekuiti pemilik tu, kunci kira-kira dia macam ni kan. Ingat tak? Iaitu formula dia modal awal tambah untung bersih tambah modal tambahan tolak ambilan, dia akan dapat modal akhir. Okey. Jadi rumus untuk kira untung atau rugi kaedah perbandingan dibentuk daripada kunci kira-kira ni lah. Okey, tulis semula dalam bentuk kita tulis semula ni kan ekuiti pemilik dia macam ni. Tapi kita buat dalam bentuk ayat matematik, jadi macam ni. Modal akhir, kita tak ni untung bersih, modal tambahan, tolak ambilan sama dengan modal akhir. Okey, yang ni ayat matematik dia. Tapi sekarang ni, macam mana kalau kita nak dapatkan untung bersih? Untung bersih ada kat tengah-tengah ni. Okey. Jadi kita guna teknik matematik lah. Kita pindahkan semua ke sana, tinggal untung bersih di sebelah kiri. Okey. Pergi sana, yang tambah jadi tolak, tolak jadi tambah sebab langkah ni kan. Langkah jambatan ni kena bertukar. Ambilan tolak kat sini, ke sini jadi tambah. Modal tambahan, ke sini jadi tolak. Modal awal kat sini positif jadi tolak. Jadi kita pun dapat formula ni, iaitu untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan
tolak modal awal, tolak modal tambahan. Yang ni. Okey. Dia akan jadi formula ni. Okey, untuk bersih kat sini, kalau jawapan dia positif. Kalau jawapan dia negatif, dia akan jadi rugi bersih. Okey, boleh? Okey, jom kita sama-sama tengok contoh soalan untuk kaedah pembandingan ni. Okey, kita baca sama-sama ya. Encik Sufian, pemilik kedai runcit Muhibah di Taman Kemboja, Kuantan, Pahang. Beliau menyimpan rekod perakaunan tidak mengikut sistem catatan bergu. Tak ada debit kredit. Okey, kemudian dia kata, berikut ialah maklumat kewangan perniagaan Encik Sufian pada 31 Mac 2019. Dia bagi maklumat kewangan. Ni dia bagi macam ni. Okey. Ada premis, perabot, penghutang, stok, pembintang, bank, kadar bayaran terakru, modal. 1 April 2018, 31 Mac 2019. Ni dia punya amount dia. Okey, untuk 1 April 2018 ni adalah tarikh awal tahun. Untuk tarikh 31 Mac 2019 adalah tarikh akhir tahun. Okey, kemudian kita kelaskan aset dan liability. Ni kita tengok premis, kita tulis kat tepi. Aset perabot, aset penghutang, aset stok, aset pembintang, liability, bank asset, kadar bayaran terakru, liability. Okey, kemudian kita tengok kat sini modal awal telah diberi. Dia dah bagi dah modal awal. Kat sini modal awal, ni modal akhir. Jadi modal awal dah beri, tak payah kira dah modal awal. Okay, kemudian dia bagi kat kita maklumat tambahan. Maklumat tambahan pula. Okey, kita tengok Encik Sufian, yang pertama tu. Encik Sufian telah membawa masuk perabot rumahnya iaitu sebanyak RM1,860 ke dalam perniagaan. Okey. Jadi kat sini membawa maksud, keyword dia membawa masuk perabot rumahnya. Jadi itu adalah maklumat modal tambahan. Okey. Jadi kita kena tambahkan dengan baki awal perabot sebab ni kan perabot ni. Jadi kita tambahkan baki awal perabot sebelum mengira susut nilai dia. Iaitu sebanyak RM1,860. Okey, tambah dekat baki awal perabot. Kan modal dia perabot bukan tunai ke kan. Ni perabot. Okey, jadi perabot ni adalah akaun, jadi aset bukan semasa ada susut nilai. Jadi kita kena tambah lah. Okey. Kemudian pada tahun ini beliau telah mengambil barang niaga iaitu sebanyak RM890 dan tunai RM650 untuk kegunaan sendiri. Okey, jadi ini adalah maklumat ambilan. Ambil barang niaga dengan tunai. Okey, maklumat ambilan. Ketiga, baki akaun seorang penghutang RM205 dihapus kira sebagai hutang lapuk kerana muflis. Okey, jadi dalam pelarasan kita kena tolak daripada penghutang. Kena tolak dulu. Okey, kemudian maklumat yang diberi, semua perabot disusut nilaikan 10% atas kos. Perabot disusut nilaikan. Jadi dalam perasan perlu ditolak daripada jumlah perabot. Tadi kita dah tengok maklumat-maklumat yang diberikan, maklumat kewangan dan maklumat tambahan. Okey, jadi kita nak buat penyata mengira modal pada 31 Mac 2019. Tapi sebelum kita nak buat penyata mengira modal ni, kita kena buat pelarasan dulu. Okey. Kena buat pelarasan dulu. Okey, ni adalah pelarasan yang kita kena selesaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah susut nilai perabot sama dengan 7,650 tambah 1,860 darab 10% sama dengan 951. Dapat dari mana ni 7,650?
Okey, 7,650 tu kita dapat daripada maklumat yang pertama tadi yang dia dah sediakan kat kita, iaitu baki awal perabot. Okey. Kemudian 1860 ni dapat dari mana? Dapat dari perabot dibawa masuk dekat maklumat tambahan tadi kan. Modal tambahan tu. Okey. Jadi kita kena tambah dulu. Sebab awal yang baki awal kita dah ada, yang sedia ada 7,650. Kita kena tambah yang dia bawa masuk, barulah kita boleh darabkan 10%. Barulah dapat susut nilai perabot kita, iaitu 951. Okey, kemudian nilai buku perabot, okey, 9,510 kita kena tolaklah dengan susut nilai dia, iaitu 991. Kita akan dapat 8,559. Okey, kemudian maklumat yang kedua adalah yang kita kena buat pelarasan, iaitu nilai bersih penghutang. Okey, iaitu 24,765 tolak 205, dapat jawapan dia 24,560. Okey, dari mana tu? Okey, 24,765 ni kita dapat dari baki akhir penghutang. Dah ada dekat maklumat yang diberikan. Okey, kemudian tolak 205 ni adalah hutang lapuk dalam maklumat tambahan. Okey, ni adalah tadi dekat soalan dia kan. Ada ni dia punya butiran, ada April 2018, Mac 2019. Jadi, maklumat nak sediakan penyata pengira modal pada 21 Mac 2019 ni, saya dah warnakan dengan warna kuning. Maklumat ni sahaja. Okey. Yang ni tak perlu ambil. Okey. Jangan tersalah ambil nilai pada 1 April 2018. Jangan ambil yang ni. Okey. Kemudian kita tengok kita perhatikan nilai perabot dengan penghutang dah ganti dah. Okey, dengan nilai baru daripada pelarasan tadilah. Iaitu 8,559 ni. Okey, perabot ni kita dah ambil yang baru. Okey, dah kira dah pelarasan tolak susut nilai ni. Kemudian penghutang pun kita ambil yang ni 24,560. Dah tak ada dah yang sama. Okey, boleh? Okay, bila dah dapat semua maklumat tadi, kita dah buat pelarasan dah. Okey, barulah kita boleh buat penyata mengira modal pada 31 Mac 2019. Macam mana bentuk dia? Ni bentuk dia. Kita kena tulis Kedai Runcit Muhibah kat atas. Lepas tu kita kena buat perkara dia penyata mengira modal pada 31 Mac 2019. Dan sebelah sini aset, tolak liability, lepas tu baru modal. Sebab mula-mula tadi kan kita dah ada ni kan, rumus dia kan tadi kan, untuk dapatkan modal kan. Okey. Jadi kita kena senaraikan semua aset dan jumlahkan. Senaraikan apa aset dia, itu ada premis, perabot, penghutang, stok bank yang dalam sebelum tadi yang kita dah color kuning dah kan. Okey, dan berapa dia punya amount dia, kita jumlahkan dekat sebelah sini. Okey, kemudian tolak liability. Kita senaraikan semua liability, kemudian kita jumlahkan juga kat sini. Okey, pemiutang dengan kadar bayaran tak akru. Ni liability dan kita jumlahkan kat sini. Okey. Kemudian kita akan kita tolak kan, aset, jumlah aset tadi kita kena tolak dengan jumlah liability. Okey, jadi modal sama juga jumlah aset tolak jumlah liability. Yang ni lah, aset tolak dengan liability. Kita akan dapat modal iaitu 60,602. Okey, kalau tadi kita kira modal kan, kita bandingkan modal akhir modal awal tu. Okey, kita baru dapat modal. Kita belum tahu lagi, kita belum tentukan lagi untung ataupun rugi kita. Belum masuk lagi kan. Maksudnya kita baru siapkan modal baru. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan untung rugi? Kita kena buat penyata untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2019.
Okey, ni bentuk untuk penyataan untung rugi kita. Okey, iaitu ada perkara kedai runcit Muhibah penyata untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2019. Okey, kenapa kita perlukan modal? Tengok ni, kan kita dah ambil modal akhir kita yang kita kira tadi 60,602. Kalau kita kira modal tadi, penyata modal kita tu salah, jadi salah lah dekat penyata untung rugi ni kan. Tapi mungkin kita akan dapatlah beberapa markah. Tapi salah untuk modal akhir dan juga untung bersih kita pun akan salah. Okay, jadi modal akhir kita kira tadi dah dapat ni, tambah dengan ambilan berapa, dapat jumlah dia, tolak modal awal berapa, tolak modal tambahan, kita akan dapat untung bersih. Okay, ni kita dapat dari mana? Kita dapat dari formula yang memula tadi, iaitu untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan, tolak modal awal, tolak modal tambahan. Tadi kan memula kita dah bincangkan, kita dah tengok sikit dia punya rumus. Okey. Okey, kita terangkan satu-satu. Yang pertama, modal akhir. Okay, yang pertama modal akhir. Modal akhir kita ambil daripada jawapan penyata mengira modal tadi kan. Okay, kemudian yang kedua, ambilan. Ambilan ni ambil dari mana? Okay, ambilan ni diambil daripada maklumat tambahan. Iaitu ambilan barang niaga RM890 ditambah dengan ambilan tunai RM650. Okey, ambilan barang niaga dengan tunai kita tambahkan, dia akan dapat jumlah sebanyak 1,540. Okey, kemudian modal akhir kita tambah dengan ambilan, dapatlah jumlah dia 62,142. Okey, yang ketiga, modal awal. Okey, modal awal ialah modal pada 1 April 2018. Macam dalam soalan. Okey, kemudian yang keempat, modal tambahan. Modal tambahan ni ialah daripada maklumat tambahan, iaitu perabot dibawa masuk. Kan tadi kan? Okey, iaitu sebanyak 1,860. Modal tambahan dia. Okey, dan last sekali untung bersih. Untung bersih sebab kenapa kita panggil untung bersih? Jawapan dia adalah positif. Sebab tu dia panggil untung bersih. Kalau jawapan dia negatif, dia akan jadi rugi bersih. Okey, sekarang kita dah dapat dah tentukan berapa keuntungan bersih kita tanpa rekod tadilah, rekod yang tak lengkap.